وإلى صاحب الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ففهمناها سليمان وكلا أتينا علما وحكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن الطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sabda Nabi SAW. Sambung balik pada muka surat 29. Kitab Kashful Ghummah. Di mana hari itu kita dah menceritakan bahawasanya ada satu cerita bahawasanya tentang orang yang menangis, yang meratak, duk teriak di tepi mayat. Bila kematian ahli keluarga dia teriak. Tu. Jadi bila teriak macam ni, malaikat menjawab bahawasanya bukan kehendak dia. Bukan dia nak memutuskan rezeki dia si mati tu, ataupun bukan dia nak mencabutkan nyawa si mati tu. Semua ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu siapa yang engkar ataupun marah dengan sebab kematian tadi, maka boleh jadi kufur. Kerana apa? Kerana dia engkar semua itu adalah perbuatan Allah. Bila macam tu sabda Nabi SAW. Demi Tuhan yang diriku dengan tangan qadratnya, makna di dalam rintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Nabi bersumpah, demi Tuhan yang bermula diriku ni dengan tangan qadratnya, makna di dalam rintahan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kekuasaan Allah. Jikalau mereka itu melihat akan tempatnya, jikalau mereka itu ahli keluarga si mati, melihat akan tempatnya, tempat si mati. Kalau ahli keluarga tu diperlihatkan oleh Allah, mana Tuhan beri tengok tempat si mati tu macam mana, dan mendengar mereka itu akan perkataannya. Jadi ahli keluarga tu dapat dengar perkataan si mati. Mana orang mati tadi duk cakap apa, duk pesan apa, duk royak nama, kan? Dia duk pesan kepada keluarga dia, pesan apa dia? Tu. Kalaulah orang hidup ni ahli keluarga tu dapat macam tu, nescaya lalailah mereka itu daripada kematian mereka itu. Tu. Mana nescaya nescaya tiada lalailah mereka itu daripada kematian mereka itu. Mana tak lalai, mereka akan ingat mati. Bila mereka ingat mati, mereka akan berwaspada, akan buat persiapan.
Tu akan menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak makhluk. Bila ingat kematian, pasal lalai daripada mati, tak ingat kemati itulah dia tak tunai perintah Allah. Dia tak tunai perintah Allah. Pasal dia duk ingat kata lambat lagi nak mati. Penyakit apa pun tak ada. Dia tak pergi cek penyakit apa pun tak ada. Kan? Jadi orang tak duk serenok sendiri. Duk berasa kata umur tu dia yang menetapkan umur dia. Mana seolah-olah sihat, tak ada masalah apalah. Kan? Jantung pun okey, buah pinggang okey, paru-paru okey, tak ada apa. Maka dia duk serenok kata dia tu nak hidup lama lagi. Padahal nak mati ni bukan nanti syarat lagu tu. Tak mesti kata semua sihat tadi ni tak mati. Mati ni bila cukup umur, bila cukup ajal, bila cukup dah tempoh ditetapkan oleh Allah, pada azali lagi Allah Ta'ala dah tetap dah umur seorang ni hidup berapa, bila cukup saja Allah Ta'ala akan perintah malaikat ambil nyawa. Tu. Jadi kalau orang yang ahli keluarga tadi, kalau dia dapat melihat tempat orang si mati tu nak duduk di mana, kalau dia dapat mendengar nasihat-nasihat, pesanan-pesanan si mati duk cakap tu, tapi kita tak dengar lah. Padahal orang mati tu duk cakap, duk pesan, kata kat kita macam-macam. Mu tunailah perintah Allah, mu jangan duk jadi macam aku ni. Macam-macam duk pesan. Tapi kita tak perasan, kita tak dengar. Kita tak dengar. Kalau dengar, tak lalai kita daripada kematian. Tu. Dan menangis mereka itu atas diri mereka itu. Jadi kalau kita dengar cakapan-cakapan orang mati ataupun Allah Ta'ala beri kita nampak ke tempat duduk mereka, kita akan teriak. Tu. Kalau tengok tempat-tempat tak elok tu, kita akan teriak. Dan menangis mereka itu atas diri mereka itu. Tu. Akan teriak tentang diri kita. Akan teriak lah. Gena kau aku ni sungguh lah. Duk buat benda-benda hak Tuhan murka. Lalai sungguh aku ni. Kan? Syok dengan kehendak-kehendak nafsu. Hak mana nafsu nak, semua aku tunai. Tapi hak Tuhan nak, hak ada kelebihan di sisi Allah, aku tak nampak pun. Tu aku tak tunai, pasal aku tak nampak kelebihan tadi. Tapi hak nafsu nak, semua aku turut, semua aku buat. Tu. Jadi kita akan teriak tentang diri kita. Tentang lalai diri kita, tentang dosa diri kita. Tu sampai tahap tu. Teriak menyesal. Ataupun teriak takutnya. Tu tak mau dah. Macam-macam. Kita akan menangis. Habis. Kemudian Nabi sebut, apabila masuklah mayat di dalam usungan. Makna di dalam usungan. Dalam pengusung. Bila bawa masuk mayat, letak dalam keranda tu. Bergerak-gerak rohnya di atas perusungan. Maka roh tadi pun ikut. Ikut pengusung orang duk usul nak pergi kubur. Duk usul nak naik kereta. Nak naik atas van jenazah. Nak pergi semayang di masjid. Nak bawa semayang di masjid. Roh tadi pun turut. Turut bergerak hati. Mari. Duk kat atas pengusung tu lah. Dan ia menyeru. Ia roh tadilah. Dan ia roh tu menyeru. Hei ahliku. Hei keluargaku. Dia panggil. Tapi kita tak dengar. Dengar lepas habis dia lari. Kalau mana nak tu, kalau dengar, hei ahliku. Tengok dia hayung kerana tu turun dia rih lah. Tu. Tapi tak dengar. Tu. Hei ahliku. Hei anakku. Dia panggil. Hei isteriku. Dia panggil habis. Tu. Hei ayahku. Hei ibuku. Semua dia panggil. Hak mana hidup lagi dia panggil. Hai abangku, hai adikku, semua panggil. Janganlah memainkan dengan kamu oleh dunia. Maknanya jangan memainkan oleh kamu. Jangan memainkan dengan kamu tu oleh dunia. Maknanya jangan bagi dunia tu mempermainkan kamu.
Jangan. Jangan duk lock dunia ni mempermainkan kita. Jangan. Tu. Bahaya. Kan? Pasal apa? Kerana dunia ni dia berlawanan bagi akhirat. Tu. Dunia perkara yang disukai oleh nafsu. Perkara-perkara akhirat, nafsu tak suka. Kena ingat situ. Hak nafsu tak suka tu, hak tu ada kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Kalau kata hak dunia, nafsu seronok. Nafsu beri sokongan. Bahkan bukan setakat nafsu, iblis pun beri sokongan. Kalau hak perkara yang disukai oleh nafsu. Sebab tu kita kena ingat. Baik. Jadi si mati roh tadi dia akan pesan. Dia kata apa? Janganlah memainkan dengan kamu oleh dunia seperti barang yang dimainkan daku. Macam mana aku telah dimainkan oleh dunia. Tu. Macam mana dunia dah memainkan aku. Jadi jangan kamu duk biarkan. Dunia mempermainkan kamu. Jangan duk lock. Jadi kalau nak berlawanan, tak mau bagi dunia mempermainkan kita, kita kena ada ilmu. Tu kita kena ada ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Maknanya bila ada ilmu, ada penyuluh. Orang panggil ada lampu. Tu. Jadi kita boleh nampak mana jelok, kan? Mana lubang takut jeruh. Tu. Mana jelok dia, mana lubang dia. Mana hak licing. Jadi kita akan berhati-hati. Ilmu tu ibarat seperti mana lampu. Sebab tu Imam Syafi'i sebut al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Tu. Sebab tu mudah-mudahan kalau ada ilmu, jadi dunia tadi tak boleh mempermainkan kita. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Sebab tu wajib kena belajar tasawuf. Kan? Sebab tu wajib kena belajar tasawuf. Tu. Supaya apa? Supaya kita dapat merubah nafsu kita tadi daripada mazmumah kepada mahmudah. Supaya kita dapat ubah daripada mazmumah kepada mahmudah. Maka wajib belajar ilmu tasawuf supaya dapat mengenal yang sebenarnya dengan hati, dengan kolbu, dengan nurani, bahwasanya dunia ini kita akan tinggal. Bukan dunia ni tempat meninggal. Dunia kita akan tinggal. Akhirat ialah tempat kita meninggal. Kan? Itu kita kena ingat. Jadi pasal orang tak ingat kata dunia ni tempat untuk tinggal, tempat untuk kita meninggal. Kita akan tinggalkan dunia. Orang tak ingat kata dunia ni kita nak tinggal. Sebab tu dah 20 lebih. Berkelahi sana, berkelahi sini. Bohong sana, bohong sini. Tipu sana, tipu sini, macam-macam. Pasal apa? Kerana dia tak ingat kata dunia ni sementara aja. Dunia ni dia nak tinggal. Bukan dia nak gendong dia masuk akhirat. Dia tak ingat. Kalau dia ingat, dia akan selamat. Tapi pasal apa tak ingat? Sebab hati dia tu diselaputi oleh dunia tadi. Dunia duk baluk di hati. Terlindung habis. Perkara-perkara akhirat. Walaupun dia tahu, tapi tak ada rasa takut. Tahu, tapi tidak merasai kata dia tu nak pergi ke akhirat. Bukan dia tak tahu kata dia akan mati. Apa yang ada ni semua dia akan tinggal. Dia pun tahu. Tapi dia tahu saja, tapi tak merasai. Sebab tu tasawuf ni, dia satu ilmu yang bahasa zauq. Dia bahasa zauq, bahasa merasai. Sampai satu tahap dia akan merasai. Sebab tu dia akan jadi takut. Takut sungguh. Tu. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kata si mati roh tadi kata kepada ahli dan anak-anak isteri dia, semua adik-beradik dia. Roh tu kata apa lagi? Aku himpunkan harta. Aku himpun harta.
Harta tu daripada halalnya dan daripada haramnya. Hak halal pun ada, hak haram pun ada. Kan? Tu. Punya duk cari duit. Hak halal pun ada, hak haram pun ada. Kalau hak halal, tu. Maka menyebabkan banyak perkiraan. Banyak hisap, lama hisap. Kalau hak haram, menyebabkan beratnya timbangan sebelah kejahatan. Harta hak haram tu. Benda hak halal, kalau banyak pun, lama hisap. Sebab tu ada diriwayatkan bahwasanya di kalangan para anbiya, di kalangan para nabi-nabi, hak lama sekali hak kena hisap tu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Pasal apa? Sebab Nabi Allah Sulaiman menjadi raja bagi segala makhluk. Jin pun di bawah dia lah. Binatang pun dia lah raja. Manusia dia pun raja. Segala jin-jin pun di bawah dia. Angin mengikut perintah dia. Maknanya makhluk nak jadi rakyat dia. Semua makhluk, bukan manusia saja. Sampai tahap tu. Maka dia bila dia banyak memiliki, maka dia banyak disoal. Tapi taklah macam disoal dengan kita ni. Kita ni teruk. Maknanya di kalangan para nabi-nabi. Tu. Mana soal dia paling lama pun, sikit nak dibandingkan dengan bukan nabi. Kalau nak dibandingkan dengan para bukan nabi, maka dia sikit. Tapi di kalangan para nabi-nabi, dia banyak. Tu. Jangan duk banding dengan kita. Nah, para manusia biasa ni, orang manusia biasa ni, paling sikit manusia biasa, banyak lama daripada Nabi Allah Sulaiman. Tu. Mana paling lama Nabi Allah Sulaiman, pendek saja, sekejap saja nak dibandingkan dengan manusia yang bukan para nabi. Tu. Baik. Aku himpunkan harta daripada halalnya dan daripada haramnya. Kemudian aku tinggal akan harta tadi. Aku tinggal aku tu ya, tak bawa pergi pun. Mana duk bawa pergi? Tu. Spena buruk pun tak bawa pergi. Kan? Tu. Spena buruk pun tak bawa pergi. Kasut buruk pun tak bawa pergi. Tampar pun tak bawa pergi. Hak paling lekeh pun tak bawa pergi. Apatah lagi nak bawa hak mahal-mahal, siapa nak bawa pergi, siapa nak beri. Tu. Itu di antaranya. Maknanya nak royak kata, hinanya dunia ni, benda hak paling lekeh pun tak boleh nak bawa pergi. Apatah lagi nak bagi hak mahal-mahal. Hak mahal-mahal tu boleh kat waris. Oi, tak beri law, tak itu kan? Tu. Setengah tu mayat tak ada nak pergi cara apa lagi. Mana geran tanah dok ada berapa akhirnya. Kan? Geran tanah dok ada berapa? Duit dalam bank dok ada berapa? Faraid lah. Siap wak mari ustaz pula tu. Wak mari tukang faraid. Tolong kira sat. Ada. Tempat sampai tahap tu kejadian dia. Yang pak dulu ke duk pulung lah, sukur dahur orang panggil kerti. Rebah bangun sukur dahur. Kalau buat harta tu tak tahu dia jatuh berapa kali duk berguling-guling kat kebun tu. Boleh ke anak ke nak jual ya? Ni nak kita beri. Jadi sebab tu kita kalau duk pulung taruh kan? Boleh ke anak kita ada faraid belum tentu dia nak buat kebajikan kat kita. Belum tentu. Tu. Sebab tu kita nak buat kebajikan, buatlah. Hak kita duk ada masa hidup ni. Kita nak wakaf ke, nak derma ke, nak apa ke, buat. Jangan duk sayang. Tu jangan duk sayang. Sebab kita nak tinggal benda tu. Sebab tu kita jangan duk bimbang. Kita nak tinggal benda tu. Baik. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, bukan kata suruh perhabis terus, maknanya jangan sayang. Nanti. Dan kata dia, kemudian aku tinggal akan harta tadi, aku biarkan dia. Aku biarkan harta tu bagi orang lain. Bagi anak-anak, bagi isteri, kan? Tu. Bagi orang hidup. Tu. Kadang-kadang, bila boleh harta faraid pula, kau anak kata tak apalah mak, kami pun payahlah ni mak nikah lagi lah. Kan?
Ada aku anak dia galak suruh mak nikah. Bila pak mati, dia memang tak mau kira bercara mak dia. Kalau ada pak baru tu lah kira bercara mak dia. Nak duk belah mak dia, bawa kok ni. Tidak, dia memang tak boleh nak berjalan kok ni. Kan? Tak boleh nak pergi makan angin kok ni, payah buat orang tua-tua ni. Lalu suruh mak menikah. Mak pula mewarisi harta tok lelaki banyak juga. Lelaki baru duk pecah bibir. Nanti. Tok lelaki hak baru. Serenok tak tu lah. Nak beli harta ni. Sebab dia, kita bayang kita, kenatan kita. Yang nak fikir orang lain. Nanti. Kenatan saya, contoh. Wa na'udzubillah lah. Jangan duk jadi lagu tu lah. Kan? Takut. Nak pula beli kereta, beli apa. Lalu kot kubur. Tak tengok dah kubur kita. Naik motor lalu kot kubur kan. Naik kereta melengok. Kubur kita pun dia tak tengok dah. Yang bini tadi ni. Boleh harta benar kita tu. Tu. Jaga. Sebab tu. Nak buat kebajikan buat. Yang duk lock. Yang tak apalah. Duitku duk lambai ni. Kalau aku mati esok. Mau buat ni. Jumpa lah. Tak buat dah. Nah. Lepas tu pula hukum wasiat macam mana? Tak boleh pakai. Kan? Mana boleh. Tu. Macam-macam. Jadi naya. Sebab tu nak buat lala ni. Kalau ada, buat lala ni. Nah. Tu. Habis tu. Baik. Kemudian kata Nabi SAW lagi. Nah. Maka kesenangan bagi kamu. Maknanya orang hidup lah. Maka kesenangan bagi kamu. Dan hisapnya atas aku. Hak boleh senang kamu orang hidup tu. Hak kena hisap aku ni lah. Hak mati ni. Tu dia duk cakap. Tapi kita tak dengar. Kan? Tu. Kalau duk dengar, bawa molek nak belanja duit dia. Duitku tu ingat molek lagi. Kelepa. Tu. Contoh. Bawa molek nak pergi kedai nak beli barang-barang mewah sikit. Nak belanja-belanja mewah. Duitku tu. Dengar suara lagu tu. Lepa duit-duit tak mau. Pasal tak dengar. Tu jadi serenok. Ya lupa dah. Tu 3 malam ya. Sedih. 3 malam ya. Kita mati dia sedih 3 malam. Kan? Mata bekak 3 malam. Keduk sila selepak tepi tantu lah. Katil tepi mayat tak ada dah, tinggal katil duduk tantu lah. Keduk sedih, selepak, tantu 3 malam ya. Lebih pada 3 malam. Nah, sembelih kambing pula sekor, malam ketiga tu kan. Bih. Lepas tu kan serenok lah. Tu. Sebab tu kena jaga. Nah, kita kena fikir tengok. Kesenangan mereka yang kita duk pulung kumpul harta tu, depa orang hidup tu dapat kesenangan. Hisap pula kita nak hisap. Nak hitung harta ni mek mana, harta ni mek mana. Belanja entah apa. Nak jawab entah apa kita. Tu. Baik. Maka takut oleh kamu seumpama barang yang masuk dengan daku. Maknanya, maka takut oleh kamu seumpama barang yang masuk, mana seumpama barang yang berlaku dengan aku. Benda duk berlaku dengan aku ni, takut jadi kat kamu tu lagu tu. Ni duk pesan kat kita ni. Tu. Takut jadi. Takut jadi macam dia. Dia duk pesan kat kita ni. Jadi kita kena fikir tengok. Cuba kita rasa takut sikit. Tu. Takut jadi macam tu. Tu. Benar, harta benar kita kumpul-kumpul boleh orang hidup. Lepas tu kesenangan dapat ke dia lah. Nah. Lepas tu hisap. Nak kena kira kita orang mati tu. Takutlah. Apa fikir tengok. Tu. Sebab tu jangan hidup ada banyak-banyak. Nah. Tu. Buatlah kebajikan semasa kita hidup ni. InsyaAllah. Hak itulah pahala yang akan sentiasa mengalir selepas daripada kita mati. Buatlah kebajikan dengan harta benda kita. Baik. Diriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad. Riwayat daripada bapaknya. Bapak Ja'far. Iaitu nama Muhammad lah. Diriwayatkan daripada bapaknya, yakni Muhammad.
kata Muhammad tu, menilik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, duk tengok Malikil Maut. Dia tengok malaikat maut. Nabi duk tengok, duk perhati, duk melihat malaikat maut. Duk tengok malaikat maut ni pada kepala seorang laki-laki. Malaikat maut duk di kepala seorang laki-laki. Duk apa? Duk nak tarik roh tu lah. Jadi Allah Ta'ala beri Nabi nampak. Bukan benda mustahil. Allah Ta'ala nak bagi nampak, Nabi nampak kekasih dia. Kan? Tu. Siapa dia lelaki tadi? Laki-laki tadi ni kenal pada sahabat Nabi lah. Daripada Ansar, daripada orang Ansar. Jadi Nabi duk tengok malaikat maut nak ambil nyawa sahabat dia tu daripada orang Ansar. Daripada golongan Ansar. Maka sabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata bagi malaikat maut. Tu. Nabi kata apa? Perlahankan olehmu dengan tawalanku. Malaikat maut. Ambil pelan-pelan lah. Cabut roh dia pelan-pelan lah. Nabi pesan dekat malaikat maut. Jangan kasar-kasar dengan sahabatku ni. Nabi pesan. Maka bahawasanya, pasal apa? Maka bahawasanya, laki-laki Ansar tadi tu, ia mukmin, dia orang beriman. Dia orang beriman. Bila sebut kata orang beriman, bererti dia Islam. Bila sebut kata mukmin, dia Islam. Tapi, kalau Islam belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin, dia Islam. Tu. Tapi kalau Islam belum tentu mukmin. Tu. Sebab Islam ni dia pandang zuhir. Semayang, puasa, beri zakat, mari ke masjid. Islam lah tu. Kan? Tu. Sedekah, kok ni. Macam-macam lah buat cara zuhir, orang nampak. Islam lah tu. Tu. Macam Abdullah ibnu Ubay, mula-mula. Islam lah tu. Tu. Sebab apa? Walaupun dia hakikat dia memang munafik. Sebab tu Nabi SAW meraihkan Abdullah ibnu Ubay. Pada ketika mati dia. Diberi jubah. Beri jubah. Dipakaikan jubah. Supaya menjadi saksi kelak. Tu. Abdullah ibnu Ubay. Duduk depan pintu. Duduk tunggu depan pintu dia. Duduk tengok. Dia tunggu. Dia tunggu orang. Dia tunggu Rasulullah. Kalau Nabi dah keluar pada rumah, dia tahu. Rasulullah dah keluar, soft semua. Kan? Dia siap lahu. Tahu tak lahu? Dia beritahu orang ramai. Rasulullah dah datang dah. Rasulullah dah mari dah. Soft semua. Diri, beratur betul lagi. Betul barisan kita ni. Ikut garisan. Kan? Lepas tu, dia tukang tu. Semayan duduk belakang Rasulullah. Tu. Jadi Zuhair nampak Islam. Tu. Sebab tu bila ditanya pasal apa, mu hadir juga. Mu pulung kelik juga. Mu tahu kata Abdullah bin Ubay tu mati. Nabi kata aku tak mau orang fitnah aku kata aku ni berkelahi dengan sahabat sendiri. Tu. Mana Nabi jaga pada Zuhair, Nabi jaga. Tu. Masalah tu kena jagalah. Islam pun dia ada masalah dia. Gitu. Tu. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka kata malaikat maut, ya Muhammad, baikkan olehmu akan diri engkau. Tu. Hei Muhammad. Tu. Baikkan olehmu akan diri engkau, akan dirimu tu. Maknanya, ya. Tak apalah, mu perhati baik-baik. Mu tengok baik-baik. Maksud lagu tu. Malaikat maut kata. Tak apa, mu tengoklah molek-molek. Tu. Baikkan olehmu akan dirimu, makna mu tengok elok-elok. Ni, aku nak tarik roh dia ni. Tengok elok-elok. Dan tetapkan olehmu mata engkau. Mana tetap.
perhati, tengok molek. Tengok ni, aku nak buat ni. Aku nak buat kerja, nak tarik roh ni. Nah. Tu. Tetapkan olehmu mata engkau. Maka bahwasa aku, kata malaikat maut, dengan tiap-tiap orang mukmin lemah lembut. Kerti. Tu. Malaikat maut dia lemah lembut dengan orang mukmin. Dengan orang mukmin dia lemah lembut dah. Lemah lembut tu pun sakit tak tu. Sebab tu banyak ulama menghuraikan tentang sakit nak mati ni macam-macam. Tu. Kata sakit nak mati ni ibarat ditusuk seperti mana makna 100 tikaman, bekas 100 tikar. 100 tikar 100 bekas. Sakit setara mana? Sakit setara tu. Tu. Kan? Tu. Melainkan mati syahid ya lazat, sedap. Mati syahid, mati yang sedap. Kan? Mati biasa, mana sakitnya nak mati. Macam-macam lah ulama mendefinisikan tentang sakit nak mati ni berbagai-bagai. Baik. Jadi mu perhati molek. Ada kata. Mu tengok molek-molek, tetap matamu, mu tengok pasal apa? Aku dengan orang mukmin, aku lemah lembut, kata malaikat maut. Aku ambil cermat, molek lah aku ambil. Orang mukmin tadi. Sebab tu kena jaga akidah kita. Di saat terakhir nak mati itulah serangan yang paling dahsyat sekali daripada syaitan dan iblis. Serangan dia cukup dahsyat, paling dahsyat daripada hari-hari duk segar buga ni. Duk sedap molek ni. Hak tu tak tahu mana dia serang. Dia serang tu masa nak mati tu, dia serang sungguh-sungguh. Dia nak beri kita lingkup akidah kita. Nak beri kita tersilap, nak beri kita salah i'tikad. Nak beri rosak akidah kita. Dia nak beri tergelincir akidah kita ni. Tu kerja iblis. Kalau tergelincir dia bersorak tak tu. Kan? Tu iblis. Tu. Jadi sebab tu malaikat maut dia ambil lembut dengan orang mukmin. Tu. Sebab tu kena jaga. Supaya kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Minta kepada Allah. Macam mana doa? Doa yang mana Allah Ta'ala mudah nak makbulkan. Tu. Mudah Allah Ta'ala nak makbulkan doa. Mana kita minta doa untuk orang lain. Maka Allah Ta'ala akan makbulkan permintaan kita. Allah Ta'ala akan tunaikan hajat kita. Mana kita minta untuk doa orang lain. Tu. Sebab tu kelebihan berselawat. Besar selawat. Kita berdoa, zuhir, nampak. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala bagi rahmat, bagi kesejahteraan, bagi keselamatan ke atas Nabi kita. Tapi hakikatnya, dia merupakan doa kembali kepada kita. Maknanya, zuhir memang seolah-olah kita doa kepada Nabi, untuk Nabi. Tapi pasal kita ucap untuk Nabi, kita minta Allah Ta'ala bagi tambah kasih sayang, tambah keamanan, keselamatan kepada Nabi kita, maka dengan masa yang sama Allah Ta'ala beri kepada kita kasih sayang dan keselamatan tadi. Ini pun lagu tu. Tu ulama kata kita nak makbulkan doa kita, kita doa untuk orang lain. Jadi kita minta untuk macam mana? Kita nak Allah Ta'ala ampun dosa kita, kita minta Allah Ta'ala ampun dosa untuk orang lain. Minta untuk orang lain sama. Hanya duk kedekuk sangat. Kan? Ni kedekuk habis. Semua serba-serbi kedekuk ni. Nak berdoa ke orang lain pun kedekuk. Kita istighfar untuk orang lain sama. Astaghfirullahalazim. Li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doa, kita istighfar untuk orang lain sama. Sama ada orang hidup ataupun mati. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua kita minta istighfar. Bayangkan muslimin, muslimat dalam dunia ni ada banyak dah. Mukminin, mukminat dalam dunia ni ada ramai banyak dah. Tu. Jadi kita minta Allah Ta'ala ampun dosa mereka,
maka dengan masa yang sama Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad wa syarafa wa darata wa ba'su maqaman mahmudan ladzi wa kata muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian lepas daripada malaikat kata, aku ambil orang mukmin ni, ambil roh mereka lemah lembut. Kemudian katanya, kata malaikat maut pula. Nah, dia kata apa? Dan tiada daripada seorang, daripada isi rumah, tu, daripada tanah, di dalam darat, dan tiada di dalam laut, melainkan aku di sisinya mereka itu pada tiap-tiap hari 5 kali. Tu. Mana tak ada daripada isi rumah. Tak kiralah isi rumah tu. Nah, duduk di tanah ke, duduk di atas darat ke, duduk di dalam laut ke. Nah, isi rumah tiap-tiap seorang tu. Mana malaikat kata, malaikat aku di sisinya. Mana malaikat maut ni duk ikut kita. Maknanya sentiasa datang jenguk kita. Tak kira duduk di atas darat ke, duduk dalam laut ke, duduk bawah tanah ke, atas tanah ke, tak kira lah. Malaikat maut ni sentiasa duk jenguk kita. Tu. Tiap-tiap hari 5 kali. Tu 5 kali duk tengok. Hingga aku, hingga akulah sungguhnya terlebih kenal. Malaikat maut kata, hingga akulah sesungguhnya terlebih kenal dengan kanak-kanaknya. Tu. Hak kanak-kanak dalam isi rumah tu aku kenal. Siapa hak kanak-kanak? Dan tuanya, hak dalam rumah, isi rumah tadi, siapa hak tua tu? Aku kenal tiap-tiap rumah. Tak kira rumah tu duduk di atas tanah ke, duduk dalam laut ke, tak kira. Aku kenal belakang. Mu tinggal di mana, semua aku kenal. Nak oyak situ. Mu tinggal dalam bukit ke, atas pokok ke, dalam tanah ke. Tak kira mu tinggal di mana. Semua aku kenal. Hak mana kanak-kanak dan tuanya,
Hak tua, aku kenal. Daripada mereka itu isi rumah tadi. Nah, aku kenal tu dengan diri mereka itu. Mana aku kenal sungguh. Malaikat mau kenal. Ni kita ni malaikat mau kenal belakang. Nah, tu. Sebab apa hari-hari duk tengok tarikh? Oh, tak ada lagi. Tak ada lagi. Mari tengok, tak ada lagi. Mari tengok, tak ada lagi. Tu. Nah. Kata malaikat maut, nah, demi Allah ya Muhammad, jikalau bahawasa aku hendak mengambil nyawa nyamuk, tiada kuasaku. Pasal tadi kan Nabi kata, mik molek lah. Mik pelan-pelan sikit, mik molek. Malaikat maut kata, nah, aku mik molek, aku mik nyawa molek-molek dah ni. Berlemah lembut dah ni dengan orang mukmin ni. Tu. Lalu malaikat maut kata, demi Allah, ya Muhammad, nah, jikalau bahawasa aku hendak mengambil nyawa nyamuk, kalau aku nak ambil nyawa nyamuk pun, nak ambil nyamuk tu mapuh, tiada kuasa aku. Aku bukan kuasa, aku tak mampu pun. Tu. Bukan kemampuan aku. Hingga adalah Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang menyuruh dengan mengambil nyawa orang itu. Mana nak ayat kata, setiap-tiap orang yang mati itu, semua telah diperintah oleh Allah. Telah ditetapkan oleh Allah. Telah ditentukan oleh Allah. Bukan pandai-pandai malaikat maut nak ambil nyawa dah. Tu. Mana Allah Ta'ala dah tentu siap dah. Nah, tengok sampai masa, tak sampai masa lagi. Malaikat maut tengok situ lah. Signal merah tak boleh lagi. Hijau jalan. Kan? Ambil nyawa. Tu, maka ambillah nyawa kita. Nah, tu di antaranya. Mana? Kalau tanpa izin Allah, tak akan berlaku apa pun. Walaupun nyawa nyamuk aku nak ambil, tak boleh. Melainkan dengan izin Allah. Tu. Habis kat tu. Dan pada hadis, bahawasa malikil maut ni. Nah. Dan malikil hayah. Malaikat hak nak ambil nyawa dan malaikat hak duk jaga beri hidup. Dua-dua malaikat. Nah. Malakul hayah dan malakul maut ni. Dan bahawasa malakul maut dan malakul hayah ni berbantah keduanya, duk batah lah. Nah tu. Maka berkata malakul maut, aku mematikan segala yang hidup. Mana akulah, kerja akulah mematikan segala yang hidup. Tu. Untuk tak, aku punya kerja lah. Beri mati hak hidup tu akulah kerja. Tu. Dan berkata malakul hayah pula yang menghidupkan aku, nah, bahawasa, dan berkata malakul hayah yang menghidupkan aku ni, menghidupkan yang mati. Mana aku ni yang menghidupkan, aku menghidupkan yang mati. Mana malaikat yang menghidupkan ni aku menghidupkan yang mati. Tu. Mana daripada tak ada kan. Daripada tak duduk dalam perut, tak jadi apa lagi, lalu ditiupkan roh. Mana malakul hayah kata aku beri hidup hak mati. Hak mati kata aku beri mati hak hidup tadi. Aku duk balah lagu tu. Bila duk balah macam tu, maka mewahyukan keduanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala dengar dua-dua malaikat tadi duk cakap lagu tu, akulah menghidupkan yang mati, akulah mematikan yang hidup. Bila Allah Taala dengar macam tu, Allah Taala firman, nah, jadi kedua kamu atas pekerjaan kedua kamu. Tu. Allah Taala berfirman, buat kerjamu sudahlah. Teruk cakap banyaklah kalau kita kata kan. Tu. Buat kerja kamu sudah. Hak mati buat kerja we mati. Hak hidup jaga hak hidup. Buat we hidup. Buat kerja sudah. Dengan duk balah, dengan duk mengaku ni. Tu. Dan barang yang kumudahkan kedua kamu baginya. Tu. Maknanya, jadi kedua kamu atas barang yang kumudahkan, yang aku mudahkan kata Allah, kedua kamu baginya, bagi itu barang. Benda apa hak aku perintah, benda apa hak aku suruh, buat sudah. Tu.
Itu tugas kamu. Jangan duk balah. Nah, tu. Dan aku yang mematikan, kata Allah. Ini Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat. Bukan malaikat maut yang mematikan. Dan aku yang mematikan. Dan yang menghidupkan. Akulah yang menghidupkan. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman. Huwallazi khalaqakum min turabin. Nah. Summa min nutfatin. Summa min alaqatin. Summa yukhrijukum tifla. Summa litablu ashuddakum. Summa litakunu syuyukha. Wa minkum man yutawaffa min qabla. Wa litablu ajala musamma. Wa la'allakum ta'qilun. Nah. Dialah, makna Allah lah yang menciptakan kamu daripada tanah. Kemudian Allah juga nak menciptakan kamu daripada setitik air mani. Sesudah itu jadi segumpal darah. Kemudian lepas tu dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup. Itu semua kuasa Allah. Agar kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Ada di antara kamu, ada yang diwafatkan. Nah, dan ada di antara kamu, diwafatkan sebelum itu lagi. Tu sebelum sampai ke tua. Mana duk kanak-kanak mati dah. Muda lagi mati dah. Semua tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi Allah Taala kata, kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada ajal yang ditentukan. Dan agar kamu memahaminya. Mana semua tu kerja buat Allah. Ada hak Tuhan beri hidup, ada hak Tuhan mematikan. Ada beri hidup lama, beri kekal. Ni macam kita ni duk beri kekal lagi. Masa mana wallahu alam. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kita tak tahu. Kalau tahu kan tak klik rumah dah. Nah, anak ni turut pak, jom klik pak. Hoi, ni aku ni tengok tu dia duk begitu. Pak jom pergi kerja. Kan? Nu toke turut nu, mari ke rumah nu. Toke suruh pergi kerja. Dak. Tu dah. Sak-sak Allah Akbar. Pahmaya, sak baca Quran. Lepas tu semaya, selawat, pakai dak dah. Makan lah. Dak. Kalau tu mati, tara tu. Supaya orang duduk dalam penjara lah. Nak hukum gantung. Tunjuk habis lauk macam-macam. Kan? Tu. Ni, buat mari kambing bakar. Kan? Tu. Nah, buat mari kambing bakar, kambing panggai ikut lah. Nah, lencok kan. Buat mari lencok. Kan? Tayang kat depan. Jual itu ya. Amu dah, duk pegang tasbih dah. Allah. Kan? Tu. Makanlah. Ya, sagi. Esok nak puasa. Puasa tiap-tiap hari. Puak tu. Kalau tahu tarikh dia nak kena hukum gantung. Puasa tiap-tiap hari. Tu. Mudah-mudahan dia mati kuat iman dia. Tu. Mana dia mati dalam keadaan dia bersedia. Ujur kak. Dia tu bersedia. Ni kita ni tak ada sedia apa. Kan? Mari masjid tak apalah. Bagus. Alhamdulillah. Klik masjid lagi, tak kena gaya, duk nganga direct duk nyanyi. Pelak masuk tebuan lah mulut. Tu tebuan. Ada orang naik mutu, ni, muat tak tutup mulut. Muat, poh, tak tutup mulut. Oi, lok-lak tu. Tu apa panggil lok-lak. Menguat tak tutup mulut, duk nganga poh, apa boya. Mari tebuan, pelak masuk dalam mulut, mati. Elkat tani tebuan. Buat pergi hospital. Nah, test tengok, mana cek tengok. Telan terbuai. Tu. Maka digamak-gamak lah. Pasal apa dia ni boleh telan terbuai? Menguat tak tutup mulut dah naik mutu. Saya memang tengok dia naik mutu baru tu. Bung terbalik mutu tu jatuh gelebih. Tengok terbuai duk dalam ni. Sebab tu Nabi suruh tutup mulut menguat ni. Kan? Tu. Itu dia contoh. Jadi memang tu tak apa, ada buat persiapan. Kita tak nak duk siap apa pun. Kalau duk serenok, duk sekenyu semua. Tu kok tu mari tak ada apa dah. Kan? Sebab tu kita ni kena duk berwaspada selalu. Beringat-ingat selalu. Bahwasanya kita ni malaikat kenal kita. Malaikat maut kenal kita. Tu.
Baik. Kata muallif rahimahullahu taala. Jadi bila Allah Taala kata, nah, Allah Subhanahu taala, nah, dan aku kata Allah yang mematikan dan yang menghidupkan, dan tiada mematikan dan tiada menghidupkan yang lain daripada aku. Tak ada dah. Hak boleh beri hidup, hak boleh beri mati selain pada aku, mana ada. Tu. Menyebutkan dia ini hadis ni, menyebut akan dia akan ini hadis ni di mana? Pada Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Imam Ghazali. Tu. Sebab tu Allah Taala berfirman, huwallazi yuhyi wa yumit. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan, makna Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia Allah menetapkan sesuatu urusan, kalau Allah Taala tetap dah sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya. Makna Allah Taala hanya memerintah saja. Berkata kepadanya, kepada urusan tadi Allah Taala perintah. Malaikat mau ambil. Malaikat ni jalankan tugas. Begian. Allah Taala perintah bila dah ditetapkan. Tu. Jadi kita ni sudah ditetapkan bila wallahu a'lam. Jangan duk sedap. Ngerti? Jangan duk galik, jangan duk galik, jangan duk jadi tak sedar ke diri, kan? Kena duk beringat selalu. Gamak-gamak kalau duk suka lebih kik gitu, cepat-cepat ingat kalau aku mati lala ni lagu mana. Dia cepat-cepat break. Ngerti? Tu. Kalau duk jadi nampak lebih-lebih tu, hak tua duk nak jadi muda tu, beringat molek. Aku ni tua dah ni, kan? Takkan duk nak jadi muda lagi. Kan? Tu. Aku tua dah ni, duk nak jadi muda lagi ke? Fikir molek ni, mikir diri sendiri. Duk fikir diri sendiri. Tu. InsyaAllah kita ada pagar dia. Mana kita tak boleh lepas batasan-batasan dia kalau kita ingat kepada mati. Kalau kita tak ingat kepada mati, itulah kita duk lepas diri daripada batas dia, hak dia, garisan dia. Tu kan jadi tak ketawa hala. Jadi tak ketawa hala. Bila lupa mati, jadi tak ketawa hala. Ngerti? Tu. Tengok-tengok gigi muka semua keriput lah. Tengok muka keriput ni. Tu kulit kena dah. Tapi uban tak ada. Tak apa pun nak berlakon lama mana. Dia boleh buh ubat, rambut tak mahu putih. Lagi buh ubat kalau hitam. Nampak hitam. Tapi tam muka tak boleh pelari juga. Keriput lah. Kan? Mu pakai gigi palsu pun nampak tak? Mamah hari tu. Nampak orang can, orang kenal. Tu saya duk belagak, saya duk bergaya. Tengok bangun, nak bangun pun merokeh, mengekan. Tua dah sebenarnya. Nanti. Nampak cara berjalan pun mengekan. Mana tua dah tu, sakit urat dah tu. Sakit urat dah. Tu, tak agak dah sebenarnya. Sedar ke diri, orang kata. Kan? Tu. Baik. Riwayat Hafiz bin Na'im daripada Sabit Al-Banani radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia malam dan siang, berkata ia malam dan siang 24 saat, tiada daripada satu saat yang datang atas orang yang mempunyai roh melainkan Malikil Maut itu berdiri atasnya. Tu. Jadi Hafiz bin Na'im dia riwayat daripada Sabit Al-Banani. Tu. Radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia, Sabit Al-Banani kata apa? Malam dan siang. Baik waktu malam ke, baik waktu siang ke. 24 jam ni. Malam dan siang ni 24 jam. Tak ada pun daripada satu saat, tak ada pun daripada satu saat, satu jam ke. Yang datang atas orang yang mempunyai roh, tak ada, melainkan Malikil Maut itu berdiri atasnya. Maknanya, tiap-tiap jam malaikat maut tu mari duduk diri tengok. Tak kira kita tidur, dia tak tidur, dia mari duduk tengok kak. Faham? Kita tidur, kerong. Tu.
Dia mai tengok, oh sampai masa. Ambil ya. Esok, nah, bini gerak, bang. Subuh, bang. Bang. Orang tua ni kena pelik ni. Bang. Tu. Tengok, gerak, tengok. Kerah dah. Tengok kaki pun hunjur terik lah, kerah. Tu. Tu kau wih jerit lah. Wah, mari tengok pakmu ni. Mari tengok lah Ustaz, jadi gena ni. Duk so tengok, kau anak mari tengok pak. Jadi macam mana. Ini lagu tu. Nah, sebab dia 24 jam mari tengok kita. Tu. Kalau mari tengok kita tengah duk bangun sembahyang malam, tak apa. Allah. Tengok-tengok mati tengah sujud. Hai, gena pakmu ni daripada tadi lagi duk sujud tak bangun-bangun. Kan? Sampai orang rumah dia ni, hai, tak mau pergi masjid ke? Duk sujud. Kosyak sungguh sembahyang tu. Kan, duk kata kosyak. Tu, pergi tengok. Pegang-pegang, terbalik. Tak apa kalau mati tengah sujud. Kan? Mudah-mudahan kita husnuzan, kita baik sangka mati husnul khatimah. Mati tengah sembahyang, mati tengah duk berzikir, kan? Mati tengah duk baca Quran ke apa ke. Mati tengah buat benda-benda baik lah. Tak apa. Alhamdulillah. Takut mati tengok bangun tengah malam duk tengok Manchester United, Liverpool, minat Muhammad Salah. Kan? Minat Muhammad Salah punya pasal sampai salah ke kita. Kan? Bangun duk tengok bola. Ada orang mati dia duk tengok bola duk gitu. Kan kursi malah duk gitu. Mati duk gitu. Bila bini dia kata, dia bangun seorang. Kan? Bangun, dengar dia bangun, buka TV, dengar tengok bola. Tak tahu. Jadi bini dia tak peduli ke bola, kan? Tina bukan nak tengok bola sangat. Jarang sangat nak jumpa orang perempuan tengok bola ni. Ngerti? Ada lah, tapi jarang. Hak ada tu sakang benar lah. Kalau hak ada tu, cukup piau. Kalau hak jenis minat tengok bola tu, piau. Kalau pergi ke stadium, dia lopak, tak salah kena. Nah, tak, orang siapa bawa pun duk go situ. Nah, contoh. Nah, JDT bawa, dia sokong, go. Kali Kedah bawa, go. Dia tak kerti apa. Tu bahaya tu. Jadi, dia tengah duk tengok bola ni, mati. Tu. Bila perempuan dia gerak, duk gitu. Kerah dah. Pagi. Lepas tu kan nak pelembuk tu ke Allah. Nah, payah ke tu, nak pelembuk. Duk huruk tekan. Nah, tu. Lomo dengan minyak ni. Boh. Boh minyak zaitun. Huruk ke belakang. Mujur boleh pelembuk. Kalau duk lagu tu, jadi atromeng sungguh. Mujur. Boleh lembuk, mati. Duk unjur terik molek lah lepas pada tu. Tu pun huruk lama dia mau huruk. Tu. Panggil hak orang pandai cara menguruk lah. Kita hak tak kerti menguruk ni, duk menguruk, agak silat tekan urat. Kan? Tekan urat kau duk naik lagi. Jenuh main. Daripada duk gitu, naik duk gitu. Jaga. Kena beri orang hak besar. Hak pandai. Hak cara lagu tu. Tu. Allahu Akbar. Baik. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi tiap-tiap 24 jam tadi, malaikat akan datang. Maka jika disuruh dengan mengambil akan dia, kata malaikat maut tadi ni, maka jika disuruh dengan mengambil akan dia ni, dengan mengambil akan roh dia tu, nescaya diambilnya. Kalau aku disuruh ambil nyawa dia, nescaya diambil. Nescaya aku ambil nyawa dia. Kalau waktu tu tak kira pukul apa pun, masa mana pun, kalau sampai masa, maka aku akan ambil roh dia. Beruntunglah kalau mati dalam majlis ilmu, klik-klik turun tangga masjid, klik rumah, mati. Beruntung semua tu. Ada kawan saya dulu, kami mengaji ni. Mengaji dengan almarhum Baba Mat Kupang.
Kami berat mengaji ya. Mengaji, lepas tu dia kata, nak klik kat mana? Dia tanya saya, nak klik kat mana? Aku nak klik kat ni. Aku nak klik kat Kampung Pisang ni. Pamu, aku nak klik kat Rambung ni. Kok ni. Jom klik kat ni, saya ajak dah. Dia kata tak apa, dia kata nak klik kat ni. Nak klik kat ni mudah ke kata. Kok tu kereta banyak, kok ni jalan sunyi. Tak apalah, dia kata tak apa mu klik kat tu, nak klik kat ni. Saya klik sampai di rumah. Tok Sat telefon mari. Dia lah, nombor-nombor dia. Siapa? Apa dia awak? Tanya, dia duk panggil awak lah. Apa dia awak? Hello Ustaz, ni Ustaz Badir ke? Perempuan dia telefon. Ni Ustaz Badir ke? Ya, awak ni pasal apa kau? Abang Wan tak ada dah Ustaz. Oh. Teriak. Sungguh ke? Sebab baru lebih kurang dalam 40 minit. 40 minit. Tak ada dah. Tak ada. Duk mana, pasal apa? Dia accident saat ni. Dia balik mengaji saat ni. Tu lah. Tapi nak sampai masa dia. Saya duk ajak dia klik kot. Dia tak mau. Kan? Makna Tuhan janji dia lagu tu dah. Tak apa. Tu mati klik pada mengaji. Berpeluh ni. Daripada mandi jenazah dia. Berpeluh. Sampai kafan. Berpeluh. Jenazah dia tu. Sampai semayang-mayang. Berpeluh. Muka berseri. Ni klik pada mengaji. Dia kerja apa? Dia kerja cleaner je. Bukan ustaz pun. Cleaner. Tapi dia orang mengaji. Masa arwah dia. Nah, saya bawa dia pergi mengaji. Bawa dia pergi mengaji kat Ustaz Bakar. Bawa dia pergi mengaji. Dia kaji. Dia kata, Cik Bik Ustaz duk ajak ni, saya pun masa tak mau buang masa, dia kata. Tu, mujur Ustaz ajak saya, dia kata. Okay, Allah Ta'ala ambil dia. Tapi nak cerita kata, start pada accident tu, mandi jenazah dia, lepas mandi tu berpeluh. Sampai semayang. Berpeluh meleleh. Berseri muka. Tu di antaranya. Tu pasal apa? Klik daripada mengaji. Allah Ta'ala janji. Maknanya mati klik pada majlis ilmu. Dapat pahala syahid. Matilah majlis ilmu. Dapat pahala syahid. Kan? Tu. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah. Allahumma takhtim lana ya Allah bi husnul khatimah. Wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Baik. Dan jika tiada, pergi ia. Kalau tak ada sampai masa lagi, pergi ia. Malaikat maut pun pergi. Kalau dalam jam tu tak ada apa, tengok dalam sekitar jam 1, nak sampai jam 2, tak ada apa. Tak ada apa, tak apa. Tu. Dia akan mari tengok. Tiap-tiap jam mari tengok. Dan ini yakni rata atas tiap-tiap yang mempunyai roh. Maknanya, dan ini yakni rata, yakni ini semua kerja malaikat ni, ini semua kerja daripada malaikat atas tiap-tiap yang mempunyai roh. Maknanya, mana tak kira apa yang mempunyai roh, inilah kerja malaikat maut. Dia akan ambil nyawa. Tu dia akan ambil nyawa. Tu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah. Kita sentiasa dilindungi daripada mati kita, mati yang jahat, mati yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita minta berdoa kepada Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar
وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله في صحابة رسول الله أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلنا بالتأويل. اللهم اجعلنا من القوم الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.